Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Danish Ikram bin Khairil Ikram. Nombor metrik D20211101129. Kod UPU 3132 dan pengajar saya adalah Dr. Sakinah binti Saleh. Baiklah, saya akan menerangkan tentang perbandingan sumber ilmu antara agama dan ateisme. Baiklah, sebelum saya memulakan, saya akan memberi penerangan sedikit tentang apakah itu agama dan apakah itu ateisme. Baiklah, agama ini adalah satu kepercayaan di mana mereka mempercayakan kepada kewujudan dan kekuasaan Tuhan. Mereka juga akan menyembah kepada Tuhan dan mempercayai kepada kuasa yang bakal diturunkan oleh Tuhan inilah. Dan ateisme pula di mana satu kepercayaan bahawa mereka ini menafikan Tuhan tapi mempercayai kepada perkara yang dijadikan pada sekeliling manusia lah, apa yang dinampak di mata kasar saja. Jadi saya akan memulakan perbandingan sumber ilmu ini. Baiklah, saya akan mulakan pada agama. Agama kita mengambil daripada agama Islam, kerana agama Islam dia telah wujud lagi pada zaman dahulu lagi, daripada zaman Nabi Adam lagi. Jadi agama Islam adalah merupakan satu contoh yang paling baiklah. Dan Al-Quran merupakan sumber ilmu untuk agama Islam ini, kerana Al-Quran merupakan panduan hidup dan ia diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran ini juga telah menceritakan tentang perkara dan perkara apa yang terjadi pada Nabi-Nabi sebelum ini, pengajaran sebelum ini juga. Dan dalam Al-Quran juga telah menyertakan terhadap perkara saintifik dan perkara yang logik pun ada, perkara yang gaib yang tiada di mata manusia pun ada, iaitu perkara-perkara mukjizat. Dan yang paling ketara sekali yang boleh dilihat oleh mata manusia sekarang adalah pemutaran orbit, maksudnya pemutaran bumi, orbit di matahari. Ia telah dinyatakan juga di dalam agama ini, di dalam Al-Quran sejak dahulu lagi. Jadi beribu tahun dahulu, 1400 tahun dahulu, di mana zaman Nabi Muhammad SAW, Allah telah turunkan wahyu tentang pemutaran bumi ini. Jadi di sini telah wujudnya saintifik, seperti ikan-ikan di laut, semua pun ada dah. Okay, baiklah, kemudian di dalam itu juga ada mukjizat saya cakap tadi. Okay, kemudian agama mempunyai hadis sebagai sumber ilmu. Hadis ini pula apa yang dikeluarkan oleh kata-kata Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara yang dikeluarkan dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadikan pengajaran untuk umat-umat Muslim dan Musliman lah. Dan juga lagi satu adalah sunnah, di mana perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis dan sunnah ini jadikan pengajaran sebab di banyak perkara yang baik-baik boleh dilakukan dalam seharian kita. Okay, contohnya bercakap dengan sopan, lagi menghormati orang yang lagi tua. Dalam peperangan pun ada juga akhlak-akhlaknya. Lagi seperti jadi pemimpin pun ada. Dan banyaklah perkara yang boleh dijadikan pengajaran, sebab itulah dijadikan sumber ilmu untuk agama, hadis dan sunnah ni. Okay, kemudian adalah panca indera. Panca indera ni adalah 5 dari manusia yang dijadikan sumber ilmu juga, kerana Imam Al-Ghazali telah menjelaskan dengan baik tentang panca indera ini, iaitu 5 dari manusia. Dan di dalam itu juga telah memberikan penjelasan kenapa manusia ini mempunyai keterbatasannya. Manakala Tuhan tiada keterbatasannya, tetapi manusia, kita ada batas kita sendiri. Kita tak boleh melakukan perkara itu dengan sewenang-wenangnya. Kita ada batas kita sendiri. Jadi di sini 3 perkara ini adalah sumber ilmu sumber ilmu agama lah. Okay, kemudian dalam ateisme pula, diberikan di ateisme ada 3 aliran utama.
Maksud saya ada 3 sumber aliran utama, iaitu empirisme, rasionalisme dan kritisisme. Okeylah, baiklah. Empirisme ni dijadikan pengajaran sebab empirisme ni adalah perkara yang yang terjadi pada hidup kita lah. Contohnya seseorang etis tu daripada kecil hingga ke besar, pengalaman diri dia jadikan sumber ilmu dia untuk berubah, untuk menjadi lagi baik. Contohnya daripada kecil dia sedang lihat perkara yang buruk di matanya. Jadi dijadikan pengalaman itu untuk tidak melakukannya, ataupun seperti contoh lain, etis ini seperti toreh tangan. Toreh tangan adalah sakit. Jadi ia telah dijadikan pengajaran dia untuk tidak menoreh tangan dia. Itu adalah empirisme. Baiklah, yang lagi satu rasionalisme. Rasionalisme ni adalah rational. So perkara-perkara rasional adalah apa yang logiknya oleh akal budi manusia lah. Jadi seperti jadikan contoh, seseorang rakan telah mencaci maki seseorang lain. So jadi kita ni sebagai rakan yang baik, kita rasional, kita halang dia untuk rakan kita untuk tidak mencaci maki orang lain. Kerana apa? Ia dapat merosakkan ataupun akan melukakan hati seseorang lain. Jadi di sini jadikan pengajaran sebab kita tidak mahu sebagai rasionalnya tidak mahu menyakiti orang lain. Itu adalah rasionalisme. Kemudian adalah kritisisme, di mana empirisme dan rasionalisme ni dibandingkan apa yang lebih baik dan apa yang tak lagi baik. Jadi tokoh falsafah Immanuel Kant, beliau telah mendapatkan satu perkara ni, iaitu kritisisme, kerana beliau membandingkannya dan mengkritik. Jadi di sini tercetusnya kritisisme. Jadi kritikan ini kita dapat tahu apakah yang dapat diperbaiki untuk jadi lebih baik. Dan sebab itulah empirisme, rasionalisme dan kritisisme ini jadi sumber ilmu untuk etisme lah. Jadi sebab itu etisme ni daripada zaman tamu Greek lagi. Jadi perkara yang apa yang terjadi, apa yang perkara baik dan buruk, perkara baik dijadikan pengajaran, perkara buruk mereka buanglah. Baiklah, seterusnya pandangan. Ini dalam pandangan diri saya sendiri, saya akan memilihkan agama berbanding etisme. Kerana tanpa kepercayaan kita, tanpa percayanya kewujudan dan kekuasaan Tuhan ini, dan juga tanpanya ada seperti nabi-nabi ini, kita bukan saja menjadi seseorang etisme. Contoh, saya akan menjadi seorang yang jahil, yang tiada akal, tiada pengajaran. Saya akan melakukan perkara yang buruk-buruk saja di dalam kehidupan saya ini. Sebab kalau kita lihat daripada zaman dahulu lagi, walaupun sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, kita dah ada orang etisme ni, dan juga orang yang menyembah berhala, orang yang tiada agama, orang yang punya kepercayaan yang pelik-pelik. Jadi di sini kita boleh lihat orang selalu melakukan perkara-perkara buruk, seperti berzina, seperti mencuri, merompak, membunuh satu sama lain, membunuh bayi-bayi kecil. Hingga sekarang pun ada yang masih membunuh bayi-bayi kecil, merompak. Tapi benda tu telah berkurang selepas adanya pengajaran agama ini. Dan selepas ada kelahiran Nabi Muhammad SAW dan turunnya wahyu kepadanya, manusia berubah untuk menjadi lebih baik. Kerana telah menceritakan bagaimana cara hidup kita yang baik-baik. Kita ikut apa yang diajarkan oleh Al-Quran ini, dan juga perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita dapat mengubahkan hidup kita kepada arah yang lebih cerah dan lebih maju. Di situ juga orang-orang yang etisme ini, dia mengambil pengajaran juga daripada agama. Sebab apa? Agama mengajarkan benda-benda yang baik daripada zaman dahulu lagi. Jadi orang-orang yang tiada kepercayaan ni, mereka fikir
agama adalah benda yang tidak betul sebab kita menyembah. Contoh agama Islam, kita menyembah kepada Allah. Tapi Allah tidak dapat dilihat. Tapi kita tahu mukjizat yang dilakukan olehnya seperti gempa bumi itu semua. Lagi satu, terjadinya manusia ni. Perkara itu kita tak tahu kerana ia adalah mukjizat Allah. Jadi dekat sini bagi saya mempercayai kepada kekuasaan Tuhan ni sangatlah penting untuk manusia lah. Kemudian kita ada kesimpulan, dan kesimpulannya pelbagai sumber ilmu yang diperoleh daripada agama Islam dan daripada kepercayaan ateisme ini. Walau bagaimanapun, kita ni sebagai negara Malaysia yang berbilang kaum dan kepercayaan, kita perlu menghormati kepercayaan masing-masing bagi mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Walaupun agama Islam merupakan agama rasmi, tapi kita perlu mengambil contoh daripada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana baginda merupakan seorang Islam dan majoritinya Islam, tapi beliau juga menerima kepercayaan orang-orang lain seperti Yahudi, Kristian dan sebagainya. Jadi dengan itu ini adalah saya punya penjelasan lah. Sekian, terima kasih.